2587 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sambung semula pembacaan kita hadis Jami' Tirmizi pada pagi ini untuk tempoh selama 30 minit lebih kurang. Dan kita masih lagi berada pada tajuk berkenaan tentang azab dan siksaan api neraka. Maka pada riwayat 2587 menerangkan api dan kepanasan api yang berada di dunia hanyalah satu daripada 70 kepanasan api di hari akhirat. Maksudnya api dari akhirat lebih kurang 69 kali ganda lagi panas daripada api dunia. Riwayat 2587, teruskan. Daripada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, narukum hazihi, api kamu di dunia ini, juz'un, hanyalah satu daripada 70 bahagian daripada api neraka. Likulli juz'in, setiap bahagian, minha, daripada api neraka, harruha, mempunyai kepanasan yang tersendiri. Hanya satu daripada 70 kali ganda lagi panas api neraka. Riwayat 2588 menceritakan bagaimana Allah menjadikan api neraka dan apakah bentuk warna api neraka. Terus, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, uqida, dinyalakan, dibakar, dipanaskan, alan nar, ke atas api neraka selama alfasanah, 1000 tahun. Maka apakah warna dia pada awalnya? Hatta marrat, maka menjadi warnanya kemerah-merahan. Summa uqida, kemudian dinyalakan, dibakar lagi ke atas api neraka selama 1000 tahun. Hatta biyaddat, sehingga ianya berubah menjadi warna putih. Api tadi menjadi warna putih. Summa uqida, kemudian dinyalakan lagi ke atas api neraka selama 1000 tahun. Hatta suwaddat, sehingga warna dia berubah menjadi hitam. Fahiyah, maka api neraka itu warnanya adalah sauda'u, hitam, muzlimah, yang kelam, hitam yang sangat kelam, hitam yang sangat gelap. Terus riwayat seterusnya, sanad dia, bab yang ke-8 berkenaan tentang kerana terlalu panasnya api neraka ini, maka Allah menjadikan untuknya ada 2 nafas yang keluar. Wa ma dzukira, dan apa yang disebutkan, man yakhruju minan nar, tentang orang yang terakhir dikeluarkan daripada api neraka daripada kalangan ahlu tauhid, orang yang padanya adalah ilaha illallah. Maka baca dulu Syaikha, maka apakah maksud nafas? Imma bi'atibari saqar wa zamharir, sama ada ianya pada waktu itu adalah hakikat bahawa ada 2 nafas untuk pada waktu itu menjadikan api neraka tidak memakan antara sama lain di dalam mereka. Yakni ahadun nafasain, salah satu daripada 2 nafas yang Allah berikan adalah panas, dan yang kedua adalah sangat sejuk dan sebagainya. Riwayat 2589, terus.
Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, ishtakatin nar, telah mengadu neraka, ila rabbiha, kepada Allah. Wa qalat, lalu berkata, apakah maksud mengadu? Gariskan sahara pada baris yang keempat. Hadhihi syikayah haqiqah, sama ada secara realitinya neraka mengadu, ataupun pada waktu itu majazan bilisanil hal, ataupun ianya adalah secara majaz. Maka apa kata neraka? Dia kata, akala ba'di ba'da, ya Allah, sebahagianku telah memakan sebahagian yang lain. Apakah maksud memakan? Gariskan sahara pada baris yang paling bawah. Wa akala ba'duha ba'dan, kinayah, gambaran an ikhtilati ajza'iha, telah bercampur sebahagian-bahagiannya, wazdihamiha, dan memasuki sebahagian yang lain. Kerana terlalu marak, neraka pada waktu itu telah memakan, telah memasuk sebahagian ke dalam sebahagian yang lain. Maka dia mengadu kepada Allah. Faja'ala laha, maka Allah telah menjadikan untuk neraka adanya dua nafas, adanya dua untuk mengeluarkan kepanasan dia. Sabda Nabi SAW, nafasan, maka satu nafas itu kita boleh nampak pada musim sejuk, afisyita, maka kesejukan yang melampau, maka itu merupakan kinayah, gambaran daripada salah satu daripada nafas keluar neraka. Wa nafasan, dan satu lagi nafas adalah ketika mana musim panas yang amat. Fa amma nafasuha, maka adapun nafas neraka pada musim sejuk dikenali sebagai zamharir. Maka dalam neraka ada juga bentuk penyiksaan yang sangat-sangat sejuk, merupakan satu penyiksaan. Wa amma nafasuha, dan adapun nafasnya pada musim panas, maka dikenali sebagai fasamum, udara yang sangat panas. Maka itu adalah gambaran daripada dua nafas neraka yang mana Allah berikan kepadanya. Riwayat yang ke-2590. Terus daripada Anas radhiyallahu anhu menceritakan tentang orang yang terakhir keluar daripada neraka. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, qala Hisham berkata, yakhruju minan nar, akan keluar daripada neraka. Sementara Syu'bah pula berkata, Allah memerintahkan, akhriju minan nar, keluarlah daripada neraka, keluarkanlah daripada neraka. Man qala, siapa yang ada mengucapkan la ilaha illallah wa kana, dan adalah pada hatinya, minal khairi, daripada keimanan, ma yazinu, yang menyamai berat, syairatan, sebiji sawi. Syairah dia bukan gandum, gandum albur, syairah ni sawi. Maka pada waktu itu dia ada iman, walaupun bukan sawi, dia adalah bali, syairah bali. Maka walaupun dia ada iman seberat biji bali, maka dia akan dikeluarkan daripada neraka. Sabda Nabi SAW lagi, Allah berfirman, akhriju, keluarkanlah kamu daripada api neraka orang yang ada mengucapkan la ilaha illallah, dan di dalam hatinya ada kebaikan, ada iman, ma yazinu, apa yang menyamai burratan, biji gandum, apa yang menyamai biji gandum, maka keluarkanlah. Kemudian sabda Nabi lagi, Allah berfirman lagi, akhriju, keluarkanlah daripada api neraka man qala la ilaha illallah, barang siapa yang ada mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada apa yang menyamai zarrah. Zarrah, para ulama berbeza pendapat. Ada menterjemahkan zarrah sebagai biji sawi, itu yang paling ramai, menterjemahkan sebagai zarrah, biji sawi. Ada juga nanti kita akan baca muka surat sebelah, zarrah diterjemahkan sebagai semut yang paling kecil. Itu terjemah yang kedua. Dan ada juga menterjemahkan zarrah sebagai partikel-partikel halus yang kita nampak bila ada cahaya matahari. Bila kita tengok cahaya matahari, maka dekat udara tu ada benda-benda kecil, partikel-partikel halus. Maka itu juga diterjemahkan sebagai zarrah. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada yang menyebutnya zarrah wa qala Syu'bah, dan ada juga yang meriwayatkannya sebagai zurrah mukhaffafah, tidak ada sabdu.
Terus baca wa fil bab. Baca. Fokus, tak nak berulang dah, setengah jam je kelas. Riwayat 2591. Terus daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, yaqulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, akhriju minan nar, keluarkanlah kamu daripada api neraka, man zakarani, seseorang yang pernah mengingatiku, yauman, walaupun selama satu hari. Ini di hujung-hujung setelah dah berada dalam neraka. Kalaulah seseorang itu ada pernah mengingat Allah satu hari, maka keluarkanlah daripada api neraka. Au khafani, ataupun dia pernah berasa takut kepadaku, firman Allah, fi maqamin, pada mana-mana tempat, maka keluarkanlah daripada api neraka. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, 2596. Terus daripada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan manusia yang paling akhir dikeluarkan daripada neraka. Sabda Nabi, inni la'arifu, sesungguhnya aku mengenali, akhir ahli nari khurujan, orang yang paling akhir keluar daripada neraka, rajulun, seorang lelaki, yakhruju minha zahfa, yang mana dia keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak, dah terlalu lemah kerana diseksa, dia keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak. Fayaqul, maka dia akan berkata, wahai Tuhanku, qad akhadan nasul manazil, sesungguhnya manusia telah mengambil tempat masing-masing di dalam syurga. Qal, maka berkata perawi, fayuqalulah, maka telah dikatakan kepadanya, intalik ilal jannah, pergilah kamu menghampiri syurga, fadkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. Qal, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayadhhab, maka dia telah pergi, liyadkhul, untuk masuk, fayajidun nasa qad akhadul manazil, namun dia mendapati manusia telah mengambil tempat-tempat yang ada dalam syurga. Fayarji, maka dia pun balik, maka berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, qad akhadan nasul manazil, manusia telah mengambil tempat masing-masing dalam syurga, dah tak ada dah tempat untukku. Qala fayuqal, maka dikatakan kepadanya, atadhkuruz zaman, adakah kamu mengingati waktu dan masa, allazi kunta fih, yang mana kamu telah berada padanya, daripada nikmat-nikmat. Kamu ingat tak nikmat-nikmat yang kamu ada kat dunia? Maka dia pun menjawab, ya. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, tamanna, berimpianlah, berharaplah, berkeinginanlah tentang sesuatu, apa yang kamu nak. Maka pada waktu itu dia pun menyebut segala impiannya, segala harapan dia, segala keinginan dia. Maka dikatakan kepadanya, fa innalaka, maka sesungguhnya untuk kamu, allazi tamannaita, apa yang kamu telah impi dan harapkan, wa asyarata adhaf, dan 10 kali ganda daripada dunia. Maka dia pun terkejut lalu berkata, atas harubi, adakah engkau mempermainkan aku, wa antal malik, dalam keadaan engkau adalah raja, ya Allah. Maka kata perawi, falaqad ra'aitu, maka demi sesungguhnya aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahika, tersenyum, sehingga nampak jelas pada waktu itu gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam, gembiranya Nabi menceritakan keadaan orang yang terakhir keluar daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Riwayat 2593. Teruskan. Sabda Nabi SAW masih lagi menceritakan tentang orang yang terakhir keluar daripada neraka. Sabda Nabi, inni la'arifu, sesungguhnya aku mengetahui, akhiru ahlin nari khurujan, orang yang terakhir keluar daripada neraka, wa akhiru ahlil jannati dukhulan, dan orang yang terakhir diizinkan masuk syurga. Sabda Nabi, yu'ta, dibawakan dengan seseorang, maka Allah berfirman kepadanya, salu, mintalah kamu, an sigari zunubi, dari berkenaan tentang dosa-dosa kecil kamu.
wa akhbi'u, dan sembunyilah kamu tentang dosa besar dia. Maka Allah suruh malaikat tanya tentang dosa kecil dia. Sebab kalaulah disebut tentang dosa besar dia, nanti dia putus asa. Nanti pada waktu itu dia takut. Sebab dia orang yang terakhir, banyak dosa besar dia. Fayuqalulah, maka malaikat akan berkata kepadanya, amil takaza wa kaza yauma kaza wa kaza. Adakah betul kamu pernah buat dosa kecil ini pada hari sekian-sekian? Maka orang ini pun mengiyakan, dan dia tak cakap pun dosa besar dia. Risau, takut pada waktu itu Allah murka dengan dia. Maka malaikat hanya sebut dosa kecil dia. Maka Allah berfirman, ketika mana dah selesai cerita semua dosa kecil dia, maka Allah berfirman, fa innalaka, maka sesungguhnya untuk kamu, makana, sebagai ganti semua dosa kecil yang kamu buat, hasanah, tempatnya diganti dengan pahala. Bila orang ni dengar dosanya diganti dengan pahala, fayaqul, dia terus berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, laqad amiltu asya'a, demi sesungguhnya aku ada banyak lagi dosa-dosa besar, ma araha hauna, kenapa aku tak nampak kat sini. Mula-mula dia takut nak cerita dosa besar. Bila Allah cakap dosanya digantikan dengan pahala, terus dia nakkan Allah sebutkan dosa-dosa besar dia. Qal, berkata perawi, falaqad ra'aitu Rasulullah, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhak, tertawa, tersenyum, sehingga kelihatan gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2594 terus. Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Jabir bin Abdullah, yu'azzabu nasun, akan diseksa sekelompok manusia daripada kalangan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, hatta sehingga yakunu, menjadi mereka, fiha, di dalam neraka, humama, seperti arang, hitam, legam, gelap, kerana dah dibakar dalam neraka. Thumma tudrikuhumur rahmah, kemudian mendapatkan mereka rahmat Allah. Fayukhrajun, maka mereka dikeluarkan daripada neraka. Wa yutrahun, mereka diletakkan di depan pintu syurga. Qal, bersabda Nabi, fayarushu alaihim, maka ahlul jannatil ma', penghuni syurga akan menuangkan kepada mereka air. Penghuni syurga kesian, tengok ada orang hitam legam, dah dibakar terlalu lama dalam neraka. Maka mereka akan menyiramnya dengan air daripada air syurga. Sabda Nabi, fayambutun, maka mereka terus menjadi segar, menjadi hidup semula, seperti mana hidupnya al-ghusa, tumbuhan-tumbuhan yang menghijau, fi humalatis sail, selepas daripada dibawa oleh banjir. Kan kalau kita nampak bila adanya banjir, bila banjir dah surut, maka dengan cepat tumbuh pada waktu itu tanaman-tanaman hijau di kiri kanan laluan banjir tersebut. Thumma yadkhuluna al-jannah, kemudian mereka memasuki syurga. 2595 terus. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nar, akan keluar daripada api neraka, man kana, seseorang yang pada hatinya ada iman, mithqalu dzarrah, walaupun sebesar zarrah. Di sini diterjemahkan zarrah sebagai apa? Ada menterjemahkan sebagai gariskan bawah tu sigharun namal, semut-semut kecil. Ada juga menterjemahkan sebagai biji sawi. Ada juga menterjemahkan sebagai partikel-partikel halus ketika mana kita lihat pada cahaya matahari. Berkata Abu Sa'id, barang siapa yang merasa ragu-ragu, orang ini pun akan dikeluarkan daripada neraka, maka bacalah ayat Allah, innallaha la yazlimu, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi, menganiaya, mithqala dzarrah, walaupun orang yang ada iman sebesar zarrah. 2596 terus. Daripada Abu Hurairah sahabat Nabi radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, inna rajulaini, sesungguhnya nanti akan ada dua orang daripada kalangan mereka yang telah memasuki neraka, istadda siyahuma, tersangat-sangat kuat jeritan mereka,
Faqala ar-Rabb, maka Allah berfirman, akhrijuhuma, keluarkan dua orang ini. Falamma ukhrija, maka apabila telah dikeluarkan mereka berdua, maka Allah berfirman kepada mereka berdua, li ayyi syai'in, kerana apa terlalu kuat jeritan kamu? Maka mereka berdua menjawab, fa'alna zalika, kami buat itu supaya engkau berasa kasihan kepada kami. Qal, maka Allah berfirman, rahmati lakuma, maka aku akan kurniakan rahmatku kepada kamu berdua. Antantaliqa, apabila kamu berdua berjalan menuju, fatulqiyah, dan mencampakkan diri kamu, fatulqiyah anfusakuma, dan kamu mencampakkan diri kamu, haitsu kuntuma, daripada mana kamu datang, daripada neraka. Kalaulah engkau nak rahmat, maka terjun balik dalam neraka, firman Allah. Fayantaliqan, maka mereka berdua berjalan menuju ke neraka. Fayulqi ahaduhuma nafsah, maka salah seorang daripada dua ini, kerana dia nakkan rahmat Allah, Allah suruh begitu, maka dia pun terjun ke dalam neraka. Fayaj'aluha alaihi burdan wa salama, maka untuk orang itu Allah jadikan neraka ke atasnya menjadi sejuk dan selamat. Wa yaqumul akhar, sementara orang yang kedua, maka dia tidak mahu terjun ke dalam neraka. Maka Allah bertanya kepadanya, ma mana'aka an tulqiya nafsak, apakah yang menghalang kamu daripada terjun ke dalam neraka seperti mana yang sahabat kamu telah lakukan? Maka berkata lelaki ini, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berharap bahawa aku tidak perlu dikembalikan ke dalam neraka setelah daripada akhrajtani, engkau mengeluarkan aku. Maka berfirman Allah kepadanya, laka raja'uka, untuk kamu adalah harapan kamu, fayadkhulanil jannah, maka keduanya dimasukkan ke dalam syurga jami'an, bersama-sama, birahmatillah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Isnaduhu, baca. Riwayat 2597. Terus, daripada sahabat Nabi Imran bin Husain radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW baginda bersabda, la yakhrujanna qaumun, pasti dan pasti akan keluar sekelompok manusia daripada umatku daripada api neraka, bi syafaati, dengan syafaatku, yusammaunal jahannamiyin, dan mereka ini digelar al-jahannamiyin, ahli syurga yang dikeluarkan daripada neraka. Hadha hadis, baca. Riwayat 2598, teruskan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat, mislan nari, siksaan seperti neraka, namun apakah keadaan manusia, na maharibuha, orang yang ingin lari daripada neraka tidur lena. Orang tak nak neraka tapi relax, tidak meninggalkan maksiat. Wala al-iyadu billah, moga Allah pelihara saya dan kita daripada neraka. Wala mithlal jannah, dan aku tidak melihat kenikmatan seperti syurga. Banyak orang kata nak, na matalibuha, namun orang yang mencarinya pada waktu itu tidur. Hadza hadithun innama na'rifu. Terus baca. Bab yang ke-9, berkenaan tentang kebanyakan wanita neraka, penghuni neraka adalah wanita. Ini kita telah syarahkan pada jilid yang pertama. Terus 2599. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi SAW, ittala'tu, lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga. Berkata Imam Tibi, apakah terjemahan ittala'tu? Ta'ammaltu, ra'aitu. Maka sabda Nabi, aku telah melihat di dalam syurga, maka aku telah melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang yang fakir. Wattala'tu, dan aku telah melihat di dalam neraka, dan aku telah melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. 2600. Bukanlah maksudnya wanita pada waktu itu ada keburukan, tidak, tapi ada maksud daripada sabdaan Nabi ini yang kita telah terangkan. Riwayat 2600. Terus
Baca sampai habis. Dia punya matan dia sama, hadis dia sama je. Terus baca sampai hadis. Baca sampai habis sanad dia, cepat sikit. Maka hadis yang berikutnya pun hadis yang kedua tadi tak diterjemahkan sebab matan dia sama, cuma sanadnya berbeza. Bab yang ke-10 riwayat 2601, baca. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu menceritakan sabdaan Nabi tentang orang yang paling ringan siksaannya dalam neraka. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Inna ahwana", sesungguhnya yang paling ringan daripada penghuni neraka siksaan, rajulun adalah seorang lelaki, fi akhmas, pada bahagian tapak kakinya. Akhmas ini adalah bahagian tapak kaki yang tak sentuh tanah. Kan bahagian tengah tapak kaki kita, dia tak sentuh tanah, maka itu dipanggil sebagai akhmas. Maka pada bahagian tapak kaki yang tidak menyentuh tanah diletakkan jamratan, 2 bara. Namun 2 bara itu je siksaan dia, tak ada kena bakar apa. Hanya ada 2 bara pada bahagian tapak kakinya yang tak menyentuh tanah. Yaghli, menjadikan menggelegak disebabkan daripada 2 bara tadi, dimaruhu, otaknya. Terus hadza hadisun. Hadis yang terakhir 2602, terus sabda Nabi SAW, "Ala ukhbirikum, mahukah aku beritahu kepada kamu sifat-sifat penghuni syurga?" Apakah sifat penghuni syurga? Kebanyakan mereka adalah kullu dhaif, setiap orang yang lemah, mutadhaaf, dianggap lemah. Apa maksud dianggap lemah? Dalam kurungan gariskan sahara pada baris yang ketiga daripada bawah. Wa yahtakiruna, manusia pandang rendah dan pandang hina kepadanya. Lau aksama, namun kalaulah mereka ini bersumpah ke atas nama Allah, la abarrah, pasti Allah akan menunaikan sumpahnya. Ala ukhbirukum, sabda Nabi, mahukah aku khabarkan kepada kamu tentang sifat kebanyakan ahli neraka? Kullu utullin, setiap mereka yang kasar dan melampaui batas. Jawazin, setiap mereka yang kedekut. Mutakabbir, dan juga sombong. Bab yang ke-39, tajuk besar menceritakan tentang keimanan kepada Nabi SAW, kepada Allah dan Rasul. Yang ini kita sambung pada jam 2 nanti, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Terima kasih kepada semua.